Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Izham bin Ismail dari SMK Pematang Tok Jaya dan ditemani rakan saya Puan Siti Nurin Muhammad Farid dari SMK Datuk Haji Ahmad Said. Anda akan bersama kami dalam teknik menjawab soalan SPM perniagaan. Diharap calon-calon SPM dapat menumpukan perhatian semasa teknik ini berlangsung. Jom murid-murid dah bersedia bersama dengan cikgu. Baik, kita berkenalan dengan subjek perniagaan 3766. Mata pelajaran perniagaan ini mengandungi 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Apa itu kertas 1? Kertas 1 merupakan kertas aneka pilihan di mana terdapat 40 soalan. Wajaran kertas 1 sebanyak 20% dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Kertas 2 mengandungi 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Wajarannya sebanyak 60% dan masa yang diperuntukkan 2 jam 15 minit. Kertas 3 perniagaan 3766 merupakan kertas projek atau lebih dikenal lagi sebagai kerja khusus di mana pelajar harus menghasilkan rancangan perniagaan. Wajarannya sebanyak 20% dan masa yang diambil bermula pada bulan April sehingga bulan Jun. Jelas anak-anak? Seterusnya, jom kita fokuskan kepada borang markah calon target cemerlang perniagaan SPM. Di dalam kotak yang disediakan, kita akan lihat pada kertas kedua. Mengandungi 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jika calon itu target cemerlang, bahagian A, pelajar perlulah memperolehi 40/50. Bahagian B, 14/30 markah. Manakala bahagian C 14/20 markah dengan keseluruhan markah sebanyak 68%. Wajaran untuk kertas 2 ini adalah 41 markah. Kita lihat ketiga-tiga kertas bagi target cemerlang. Kertas 1, pelajar haruslah betul 34/40 dengan membawa wajaran sebanyak 17 markah. Kertas 2, 41 markah yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Manakala kertas 3, jumlah markah sebanyak 18 markah di mana calon haruslah memperolehi 180/200 markah. Dengan ketiga-tiga kertas, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 dicampur, calon akan memperolehi markah sebanyak 76% dan sekaligus memperolehi A dalam subjek perniagaan. Jom anak-anak pelajar kita tengok borang markah calon target lulus perniagaan. Di dalam kotak yang disediakan adalah kertas 2. Terdapat 3 bahagian, bahagian A, bahagian B maupun bahagian C. Bagi target lulus bahagian A, calon perlulah memperolehi 20/50 markah. Manakala bahagian B sekurang-kurangnya calon memperolehi 5/30.
Dan bahagian C, sekurang-kurang juga calon perlulah memperolehi 5/20 markah dengan keseluruhan markahnya sebanyak 30%, membawa wajaran sebanyak 18 markah. Ayuh anak-anak pelajar, kita lihat ketiga-tiga kertas bagi target calon lulus. Kertas 1, pelajar haruslah betul 20/40 markah dengan wajaran sebanyak 10 markah. Kertas 2, pelajar haruslah betul ataupun memperolehi markah sebanyak 30% dengan wajaran sebanyak 18 markah. Manakala kertas 3, pelajar haruslah memperolehi 150/200 dengan membawa wajaran sebanyak 15 markah. Jika dicampurkan kertas 1, kertas 2 dan kertas 3, pelajar ini akan memperolehi markah sebanyak 43% dan pelajar ini lulus bagi mata pelajaran perniagaan. Baik calon-calon, jom kita lihat pula sumber soalan kertas 1 dan kertas 2 SPM perniagaan bagi tahun 2018 dan 2019. Di dalam kertas perniagaan terdapat dua konstruk soalan, iaitu OP1 dan OP2 hingga OP4. OP bermaksud objektif pentaksiran. Dalam OP1 iaitu mengingat dan memahami. Manakala OP2 hingga OP4 kemahiran mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Kertas 1 objektif. Terdapat 28 soalan di mana 100% fakta di dalam buku teks. Manakala pula 12 soalan merupakan OP2 hingga OP4. Soalan ini akan diambil melalui situasi dari buku teks. Kita lihat kertas 2, subjektif. OP1 hanya terdapat di bahagian A sahaja. Soalan ini diambil 100% fakta di dalam buku teks. OP2 hingga OP4 di bahagian A, B dan C. Soalannya merupakan situasi baru, kebat dan sumber buku teks. Pelajar perlu mahir untuk menjawab. Jom pelajar-pelajar, kita lihat pula pembahagian soalan dan peruntukan masa bagi kertas 2 perniagaan. Kita lihat bahagian A terlebih dahulu. Peruntukan markah sebanyak 50 markah. Masa yang diambil sebanyak 65 minit bagi 5 soalan. 13 minit bagi setiap soalan. Manakala arahannya pelajar haruslah menjawab 5 daripada 6 soalan. Markah bagi setiap soalan 10 markah. Bahagian B, markah yang diperuntukkan adalah 30. Masa yang diperuntukkan 40 minit bagi 2 soalan, 20 minit bagi setiap soalan. Pelajar haruslah menjawab 2 daripada 3 soalan dan markah yang diperuntukkan adalah 15. Bahagian C merupakan kajian kes yang pelajar wajib jawab. Peruntukan markah sebanyak 20. Masa yang diberikan 25 minit untuk soalan bahagian C. Dan markah yang diperuntukkan adalah 20. Seterusnya,
kita lihat pula peruntukan soalan berdasarkan SPM 2018 dan 2019. Bahagian A, soalan 1, 2 dan 3 merupakan topik di tingkatan 4. Manakala soalan 4, 5 dan 6 merupakan topik di tingkatan 5. Bahagian B, soalan nombor 7, 8 dan 9 merupakan topik campuran di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bahagian terakhir adalah bahagian C, soalan nombor 10. Topik ini adalah topik campuran tingkatan 4 dan 5. Ayuh anak pelajar, calon-calon SPM, marilah kita lihat 6 perkara semasa peperiksaan kertas 2 perniagaan. Yang pertama, calon perlulah ingat 5 minit pertama baca semua soalan dengan teliti. Yang kedua, gariskan kehendak soalan, kata tugas dan peruntukan masa. Peruntukan markah. Yang ketiga, pilih dan tentukan soalan yang hendak dijawab pada bahagian A dan B. Bahagian C, calon wajib jawab. Yang keempat, jangan salin soalan. Tulis nombor soalan dan terus jawab di buku jawapan. Tinggalkan ruang untuk jawapan yang belum siap. Yang kelima, pilih soalan yang diyakini mudah mendapat markah maksimum. Terlebih dahulu, bahagian B, buatlah rangka soalan. Buatlah rangka terlebih dahulu. Perkara yang terakhir, calon harus ingat, jangan jawab semua soalan bahagian A dan bahagian B. Baik pelajar-pelajar, saya berhenti di sini. Perbincangan kita akan diteruskan dengan Cikgu Siti Nurin. Terima kasih kepada Cikgu Izham atas penerangan sebentar tadi. Sekarang, jom bersama-sama dengan Cikgu. Cikgu harap semua anak-anak akan fokus kepada apa yang Cikgu akan terangkan. Okey? Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis item soalan. Okey? Terdapat 4 jenis item subjektif. Okey, yang pertama ialah item respon terbuka. Apa dia respon terbuka ni? Maksudnya, calon-calon boleh menulis ataupun memberikan jawapan yang lebih terbuka, bebas. Okey? Calon-calon boleh tulis apa sahaja, tetapi perlu ada garis panduan daripada jawapan buku teks. Okey? Okey, yang kedua, item respon terhad. Apa dia respon terhad? Maksudnya, calon memberikan jawapan ikut soalan yang diberi. Jangan jawapan itu tidak tertakluk kepada buku teks. Maksudnya, contohnya pelajar beri soal jawapan dia COD. COD itu tak ada dalam buku teks, tapi pelajar bagi jawapan. Jadi respon terhad tak diterima. Tapi kalau dalam respon terbuka, ia diterima. Okey. Seterusnya, item berpandu. Apa dia item berpandu? Item berpandu ni adalah sebahagian daripada item respon terhad. Okey, jawapan yang diberikan mestilah berdasarkan stimulus yang diberi, petikan yang diberi. Okey, dan item yang terakhir ialah item berstruktur. Macam mana soalan ataupun jawapan item berstruktur ni? Okey, item berstruktur ni maksudnya pelajar perlu menghuraikan langkah-langkah.
Contoh dia, katalah soalan tu keluar cara menubuhkan perniagaan. Bila kita nak tubuhkan perniagaan, dia ada step by step. Jadi, bila pelajar nak buat jawapan, dia mesti ikut aturan dan mesti lengkap dia punya langkah-langkah. Okey, boleh anak-anak? Cikgu harap semua faham tentang jenis-jenis item. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada topik seterusnya. Ini adalah perkara asas dalam menjawab kertas 2. Okey, perkara asas ni penting ya anak-anak untuk kita menjawab dengan baik supaya kita boleh mendapat markah yang tinggi dan juga kita tidak melakukan kesilapan dalam teknik menulis jawapan. Okey, baiklah. Yang pertama, dari segi bentuk penulisan. Okey, anak-anak ataupun calon-calon SPM boleh menulis jawapan dalam bentuk esei ataupun point. Kedua-duanya boleh digunakan. Tidak menjadi masalah. Sebab ada yang tanya cikgu, boleh tak cikgu kalau kita nak buat bentuk point? Boleh. Nak buat esei pun boleh. Cuma cikgu galakkan buat dalam bentuk point. Kenapa? Kerana bila pelajar buat esei, pelajar akan melakukan kesilapan dalam membuat pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan jawapan. Jadi pelajar tulis panjang tapi dapat markah sikit. Jadi kita tak nak. Jadi salah satu cara adalah dengan buat dalam bentuk point. Okey, yang kedua, kepala ayat. Apa pula kepala ayat ni cikgu? Okey, kepala ayat ni sebenarnya pembayang. Okey? Setiap soalan ada pembayang. Pembayang apa pula cikgu? Okey, bila ada soalan, ambil balik pembayang daripada soalan tersebut. Maksudnya kita copy baliklah soalan tu. Janganlah ambil daripada kalau ada bagaimana tulis bagaimana, bukan. Okey, maksudnya kena ada kepala ayat. Wajib ya anak-anak tulis. Kenapa wajib? Kerana kalau tidak ada kepala ayat, kita takut. Okey, pelajar-pelajar akan dikenakan penalti. Bila penalti menyebabkan pelajar akan kehilangan markah. Okey, penalti 1 markah. Bayangkan kalau anak-anak dapat 2 markah. Kena penalti pula 1 markah. Tinggal 1 markah. Jadi rugi. So, kena tulis kepala ayat. Okey, yang ketiga, situasi ataupun stimulus. Okey, jawapan yang diberikan oleh calon-calon atau pelajar-pelajar perlu kaitkan dengan stimulus. Katalah soalan tu ada dia bagi petikan. Petikan pendek ke, petikan panjang ke, bahagian C ke. Okey? Bila ada sahaja petikan, ada stimulus, ada gambar rajah, apa yang perlu dibuat? Jawab soalan tersebut dengan mengaitkan petikan tersebut. Okey? Dia jadi respon terhadlah sebab jawapan yang diberikan tu mesti berkait dengan stimulus yang diberi. Okey. Seterusnya kata tugas. Okey, kata tugas. Jawapan yang diberi mesti berdasarkan kata tugas. Kata tugas ni apa cikgu? Lepas ni cikgu akan terangkan apa dia kata tugas yang biasanya ada dalam soalan SPM. Okey. Next, kita tengok kehendak soalan. Okey. Pelajar perlu faham kehendak soalan. Kena faham soalan apa yang dia tanya. Okey, banyak ataupun ramai pelajar yang tidak dapat menjawab dengan baik, dapat markah sikit sebab tak faham soalan. Jadi baca dengan teliti soalan supaya anak-anak faham apa kehendak soalan. Boleh anak-anak? Okey, good. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada next slide. Okey? Okey. Sekarang cikgu nak terangkan huraian kata tugas. Anak-anak tolong ambil perhatian. Okey, bila anak-anak faham kata tugas ni, barulah anak-anak boleh menjawab dengan baik. Baiklah. Okey, yang pertama. Kata tugas yang pertama ialah apakah, berikan dan nyatakan. Okey.
Bila soalan ni keluarkan perkataan ataupun kata tugas apakah, berikan, nyatakan. So, anak-anak kena bagi jawapan yang macam mana? Okey? Anak-anak kena bagi jawapan fakta. Biasanya markah bagi soalan apakah, berikan, nyatakan ni markah dia sikit. 1, 2. Okey? Jadi, jawapan pun mesti sepadan dengan markah yang diperuntukkan. Okey, jadi untuk kata tugas apakah, berikan, nyatakan ni, pelajar hanya perlu beri fakta sahaja. Tidak perlu huraian fakta. Okey? Okey, yang kedua. Kata tugas yang kedua, hitungkan. Okey, bila kita sebut hitung, mesti kita ingat matematik. Jadi, hitungkan, pelajar mesti tulis jalan kerja ataupun pengiraan. Okey, dalam subjek perniagaan, apa yang kita kena kira? Okey, kita kena kira TPM, untung bersih. Okey? So, bila kita nak buat pengiraan, kena tunjuk jalan kerja. Tulis formula dia. Okey? Okey, menunjukkan pengiraan bagi mendapatkan setiap jawapan yang tepat. Okey? Okey, yang ketiga, terangkan. Okey. Terangkan, pelajar kena bagi apa? Jawapan tu. Okey, jawapan dia ialah fakta dan juga huraian fakta. Okey, mesti ada fakta dan huraian. Huraian fakta maksudnya huraian kepada fakta yang diberi. Okey? Menerangkan tentang sesuatu perkara dengan tujuan memberi pemahaman kepada fakta yang diberi. Okey? Seterusnya kita nak tengok kata tugas yang keempat, iaitu bandingkan. Okey, bandingkan. Di dalam penulisan bagi soalan bandingkan, pelajar-pelajar perlu menulis ataupun mengemukakan perbezaan dan persamaan. Okey, kena ingat kalau soalan bandingkan dia mesti ada dua perkara ni. Perbezaan dan persamaan. Kalau calon tulis perbezaan sahaja, calon tidak akan mendapat markah penuh. Okey, contoh ada 7 markah, ditanya bandingkan 7 markah. Calon memberikan 4 perbezaan. Sepatutnya boleh dapat markah penuh lah kan, sebab dia akan dapat 8 markah. Tetapi disebabkan oleh tiadanya persamaan, maka calon hanya layak mendapat 6 markah sahaja. Rugi. Jadi pastikan jika soalan perbandingan, bandingkan, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Okey? Yang kelima, bezakan. Kalau berbeza, maksudnya benda yang tak samalah. Okey? Buat jadual perbezaan. Cikgu galakkan soalan banding dan beza ni buat dalam bentuk jadual. Okey? Tulislah fakta. Perbezaan ni kita boleh buat perbezaan dari segi fakta ataupun huraian ataupun contoh. Boleh. Tak menjadi masalah. Okey? Okey, seterusnya. Huraikan. Huraikan, calon-calon perlu menulis jawapan fakta, huraian dan juga contoh. Okey, mesti ada ketiga-tiga. Fakta, huraian, contoh. Okey? Menyatakan tentang sesuatu yang diketahui. Maksudnya dia lebih mendalam. Okey, jawapan tu lebih mendalam. Sebab tu dia ada fakta, dia ada huraian dan dia ada contoh. Okey? Okey, yang ketujuh, bagaimanakah? Okey? Bagaimanakah? Jawapan yang diperlukan adalah huraian dan juga contoh. Kalau tulis juga fakta cikgu macam mana? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bagi soalan bagaimanakah ni dia lebih fokus kepada huraian dan contoh. Okey, biasanya bagi soalan bagaimanakah ni soalan tu berbentuk langkah-langkah, cara, kaedah. Okey? Jadi menerangkan langkah-langkah sesuatu perkara dijalankan. Contohnya bagaimanakah cara usahawan mendapatkan pinjaman. Kita nak buat pinjaman kan, dia ada langkah-langkah dia.
Jadi kena buat huraian terperinci setiap langkah-langkah yang berlaku. Okey? Okey, yang ke-8. Jelaskan mengapakah, beri alasan. Okey, jawapan dia macam mana pula cikgu? Okey, jawapan dia mesti beri huraian sebab dan contoh. Okey, maksudnya kalau dia tanya mengapa ni, dia mesti bagi sebab. Okey, memberikan alasan-alasan tentang sesuatu perkara. Contohnya, mengapakah usahawan menukarkan perniagaannya daripada milikan tunggal kepada perkongsian. So jawapan dia apa? Sebab perniagaan tu tukar. Mungkin kita boleh bagi jawapan dia ialah kelebihan perkongsian, kelemahan milikan tunggal. Boleh anak-anak? Okey, cikgu harap semua boleh faham. Okey, kata tugas yang terakhir. Okey, wajarkah, bersetujukah? Kalau wajarkah, bersetujukah ni apa? Dia nak tanya, soalan ni nak tanya pendapat ataupun keputusan anak-anak. Okey, keputusan apa SPM? Bukan, keputusan kepada situasi yang diberi. Okey? Biasanya untuk soalan wajarkah, bersetujukah, okey, calon-calon perlu memberi keputusan sama ada setuju ataupun tidak bersetuju. Dan mesti beri alasan. Okey? Mesti ada satu keputusan. Okey, calon-calon tak boleh contohnya saya bersetuju. Lepas tu satu lagi jawapan saya tidak bersetuju. Tidak diterima. Mesti ada satu keputusan sahaja. Okey, dan sertakan alasan. Okey, semua faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang kita fokus kepada kertas 2. Okey, yang ni kena lebih fokus. Sebab bahagian ni lah bahagian yang pelajar nak kena jawab. Okey, kita tengok bahagian A. Okey, bahagian A. Okey, bagi bahagian A, setiap soalan bernilai 10 markah. Tadi Cikgu Izham dah bagi tahu dah kan? Tapi cikgu nak refresh. Okey, setiap soalan bernilai 10 markah. Okey, terdapat 6 soalan. Okey, calon pilih 5 soalan sahaja merangkumi OP1 dan OP2. Sehingga OP4. Okey? Okey, sehingga OP4. Okey, calon dikehendaki mengingat dan memahami fakta yang dipelajari. Okey, sebab tu bahagian A ni anak-anak kena skor, kena jawab sehabis baik. Kerana bahagian A inilah yang dapat menolong pelajar-pelajar calon-calon SPM untuk dapat markah yang tinggi. Okey, contoh gabungan markah biasanya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Maksudnya pecahan soalan dalam bahagian A. Contohnya soalan 1A, 1B, 1C, C1, C2, D. Pecahan soalan. Okey? Kenapa dia buat banyak pecahan, cikgu? Untung sebenarnya bila ada banyak pecahan soalan. Kerana pelajar boleh mendapat markah yang lebih banyak. Okey, bayangkan kalau satu soalan markah dia tinggi. 7 markah. Kalau pelajar tak boleh jawab, pelajar rugi markah sebanyak 7. Okey. So, bahagian A, anak-anak pelajar kena jawab sehabis baik. Okey. Kita tengok contoh soalan. Okey. Okey, soalan yang cikgu ambil ni adalah soalan daripada tahun 2019, SPM 2019. Okey, kita tengok contoh soalan bahagian A. Okey. Soalan 1A, mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan? 5 markah. Banyak ni kan? Tapi ingat, soalan daripada bahagian A ni soalan dia OP1, OP2 saja. Dan ada beberapa soalan OP3 dan OP4. Okey? Okey, soalan 1A. Mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan? 5 markah. Okey, B. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan.
Dekat sinilah yang dikatakan adanya stimulus. Bila ada stimulus, kita kena jawab macam mana? Respon terhad. Okey. Alia merupakan seorang penjual nasi lemak di kawasan perumahan Permata. Beliau menguruskan perniagaan secara bersendirian. Masa operasi bermula dari 7 pagi sehingga jualannya habis. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada penduduk kawasan tersebut. 1. B1. Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? 1 markah. B2. Jelaskan kelebihan milikan perniagaan di 1B1. So, soalan B ni sebenarnya dia soalan berpandu. Kerana setiap soalan, soalan 1 dan 2 tu dia saling berkait. Seterusnya kita nak tengok macam mana nak jawab. Dalam SPM macam mana nak jawab soalan bahagian A ni? Baiklah. Kita tengok. Cikgu tulis balik jawab soalan tadi supaya anak-anak nampaklah soalan yang diberi. Mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan? 5 markah. Cara jawab dia. Kalau anak-anak tengok, cikgu menggunakan cara point. Menulis jawapan cara ataupun kaedah point. Keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan kerana cikgu highlight warna kuning tu maksudnya itu adalah kepala ayat. Ambil balik daripada soalan. Baiklah. Keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan kerana keuntungan merupakan petunjuk kecekapan perniagaan. Keuntungan juga dapat mengukur prestasi sesebuah perniagaan. Keuntungan membolehkan perniagaan dapat diteruskan. Keuntungan juga membolehkan pemilik mengembangkan perniagaannya. Dan yang terakhir, dengan adanya keuntungan perniagaan, boleh menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Semua jawapannya ada kat mana? Semua ada dalam buku teks. Sebab soalan ni jawapannya tidak sebab dia OP1 dan OP2 sahaja, jadi jawapannya diambil daripada buku teks. Jadi buku teks ni penting buat sebagai rujukan. Tak perlu nak beli buku-buku yang dekat luar tu. Guna buku teks saja. Kita nak tengok pula soalan 1B. Untuk soalan 1B1, soalannya apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? 1 markah. Jawapan. Jenis milikan perniagaan tersebut ialah milikan tunggal. Tengok macam mana cikgu tulis, mesti ada kepala ayat. Ingat, kalau calon tulis tak ada kepala ayat, calon akan dikenakan penalti 1 markah. 1 markah tu kita tengok sikit, tapi kalau banyak soalan, dia akan jadi banyak. Untuk soalan 1B2, jelaskan kelebihan milikan perniagaan di 1B1. 4 markah. So jawapannya, kelebihan perniagaan milikan tunggal ialah, kenapa cikgu tulis milikan tunggal? Cikgu tak ambil daripada soalan kerana kita dah tahu dah masa untuk soalan 1B1 jawapannya milikan tunggal. Jadi kita ambil daripada situ. Kelebihan perniagaan milikan tunggal ialah perniagaan Alia menanggung kos overhead yang rendah. Kenapa cikgu highlight perniagaan Alia? Kerana perniagaan Alia ni ada dinyatakan di dalam petikan. Sebab kita kena kaitkan dengan petikan. Kena sebut ada nama Alia, kena sebut nama Alia. Alia jual nasi lemak. Kita sebut nasi lemak. So perniagaan Alia menanggung kos overhead yang rendah. Pengurusan perniagaan lebih mudah.
Okey. Alia dapat menyelesaikan rungutan pelanggan dengan cepat. Waktu operasi perniagaan Alia lebih fleksibel. Okey, Alia membayar cukai yang rendah iaitu cukai pendapatan individu. Okey. Kalau anak-anak tengok jawapan ni sebenarnya boleh didapati di dalam petikan. Contohnya, dia kata waktu operasi. Dalam petikan dia bagi tahu, Alia ni beroperasi daripada 7 pagi sehingga habis jualan. Boleh tak cikgu kalau saya masukkan jawapan tu? Boleh. Tetapi anak-anak kena olah sedikit supaya struktur ayat tu tidak sama dengan petikan. Ubah suai sikit. Okey? Okey. Seterusnya kita nak tengok pula bahagian B. Anak-anak perasan tak? Masa Cikgu Izham terang tadi, kan bila kita buat jadual target tu, bila pergi tengok bahagian B tu, semua dia markah dia rendah. Berbanding bahagian A dan bahagian C. Kenapa? Kerana bahagian B ni soalannya lebih susah. Okey? Kalau tanya cikgu bahagian A, bahagian B, bahagian C yang mana paling susah? Bahagian B. Okey? Okey, so kita tengok bahagian B pula. Okey? So bahagian B, soalan bernilai 15 markah. Okey? Dan diuji dari OP2 sehingga OP4. Okey, setiap pecahan soalan adalah lebih besar. Okey, soalan lebih panjang. Okey, huraian yang panjang lebar diperlukan. Okey, contoh gabungan markah pula ialah 8 tambah 7, 7 tambah 8, 9 tambah 6, 6 tambah 9, 4 tambah 5 tambah 6. Okey? Maksudnya pecahan soalan dia sedikit berbanding bahagian A dan bahagian C. Okey. Okey, kita tengok. Okey, macam tadi juga setiap soalan 15 markah, ada ceraian contohnya 7, soalan 7A 8 markah, B 7 markah, 8A 6 markah, B 9 markah. Okey, soalan berdasarkan situasi, data sebenar, petikan kes pendek, keratan akhbar dan internet. Okey, kita ni dalam subjek perniagaan ni, biasanya petikan-petikan yang diambil adalah petikan yang betul-betul berlaku. Contoh-contoh yang benar-benar wujud. Dia bukan rekaan. Okey? Jadi kalau macam tahun ni, bila kita berlaku COVID ni, bagi pelajar-pelajar yang nak periksa tahun 2021, calon-calon SPM 2021, sepatutnya kena tengok apa yang berlaku pada tahun 2020 ni. Okey, kemungkinan akan ditanya pada tahun 2021. Okey. Boleh menjawab respon terbuka, idea luar buku teks untuk selesaikan masalah, analisis bahan dan maklumat yang diberikan. Rugi kalau anak-anak tak baca petikan. Walaupun petikan tu panjang, bacalah petikan tersebut. Okey? Okey, jika situasi atau maklumat dalam soalan panjang, baca soalan dulu. Bagi soalan bahagian B, bahagian C sama. Okey, baca soalan dulu, baru baca petikan. Lah, kenapa pula cikgu kena baca soalan dulu baru baca petikan? Ada sebab dia. Supaya bila kita dah tahu soalan yang nak ditanya, okey, bila kita baca petikan, kita boleh dapatkan jawapan di dalam petikan. Okey, kita boleh gariskan mengikut soalan-soalan yang diberikan. Okey? Gariskan kehendak soalan dan peruntukan markah, baru baca situasi dan maklumat yang diberi. Okey? Tuliskan tajuk soalan. Tajuk soalan ni maksud dia kepala ayat tu lah. Okey, jawab dengan mendalam, terperinci, ikut kehendak soalan dan tulis lebih daripada peruntukan markah. Okey? Okey. Kita tengok contoh
Contoh soalan bahagian B. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah syarikat pembinaan. Okey, syarikat pembinaan Orchid Sdn Bhd ditubuhkan pada 20 Julai 2007. Merupakan syarikat kontraktor binaan bangunan yang berdaftar dengan pendaftaran syarikat bernombor 7862414. Syarikat ini merupakan kontraktor binaan kelas G7 yang beroperasi di Sabah. Pada tahun 2018, bilangan pekerja tetap seramai 200 orang dan pekerja sambilan pula seramai 100 orang. Syarikat menikmati jualan tahunan melebihi RM50 juta. Oleh itu, syarikat ingin berkecimpung dalam teknologi sistem binaan berindustrian IBS, iaitu pembinaan pasang siap dalam semua projek perumahan yang diperolehnya. Dalam satu mesyuarat lembaga pengarah, pengurus syarikat memberitahu para pemegang saham seperti berikut. Syarikat ingin menetapkan matlamat baharu untuk menjadi syarikat pembinaan yang unggul di Malaysia dalam penghasilan teknologi IBS menjelang tahun 2021. Oleh itu, pihak syarikat bercadang menjalinkan usaha sama dengan syarikat pengeluar IBS di negara Eropah dalam tempoh terdekat. Panjang tu. Okey, tapi kena baca. Cikgu kata apa? Baca soalan dulu baru baca petikan. Tapi ni cikgu baca dulu petikan. Tak apalah, yang ni hanya untuk penerangan. Okey, tapi dalam SPM biasakan baca soalan dulu baru baca petikan. Okey, so kita tengok soalan 7A. Okey, jelaskan skala perniagaan syarikat pembinaan Orchid Sdn Bhd. 3 markah. B. Jelaskan perkaitan antara saiz syarikat dengan bentuk pemilikan perniagaan. 6 markah. Dan C. Bersetujukah anda dengan matlamat baharu syarikat tersebut? Kemukakan alasan anda. Okey? 6 markah. Baiklah, seterusnya kita nak tengok jawapannya pula. Okey? So kita tengok. Okey, untuk 7A. Jelaskan skala perniagaan syarikat pembinaan Orchid Sdn Bhd. 3 markah. Okey, jawapannya skala perniagaan syarikat pembinaan Orchid Sdn Bhd ialah kepala ayat. Ada kepala ayat. Berskala domestik. Okey, perniagaan berskala negeri. Menjalankan pembinaan di sekitar negeri Sabah. Ada tak dalam petikan jawapan tu? Ada kan? Sebab tu pentingnya kita baca soalan baru baca petikan. Okey, memenuhi keperluan dan kehendak penduduk dalam negeri Sabah sahaja. Okey? Sebab tu stimulus ni penting. Penting untuk diteliti. Sebab jawapan ada dalam petikan. Okey? Okey, next kita nak tengok jawapan bagi 7B. Okey. Perkaitan antara saiz syarikat pembinaan Orchid Sdn Bhd dengan bentuk pemilikan perniagaan ialah syarikat pembinaan Orchid Sdn Bhd merupakan perniagaan bersaiz besar. Okey. Ini kerana jualan tahunan perniagaannya adalah sebanyak RM20 juta. Ada tak dalam petikan? Ada dalam petikan. Okey, bilangan pekerja tetap syarikat ini ialah melebihi 75 orang. Okey, calon boleh juga tulis, tak mau tulis 75 orang boleh. Tulislah 200 orang. Ada tak dalam petikan? Ada jawapan dalam petikan. Okey, seterusnya bentuk milikan bagi syarikat Orchid ialah syarikat Sdn Bhd. Kita tengok pada nama perniagaan pun kita dah tahu jenis milikan dia. Okey. Pemilik dan syarikat adalah dua entiti yang berbeza. Okey. Pemilik menanggung liability terhad
Dan akhir sekali, perniagaan dapat menikmati ekonomi bidangan. So cikgu bagi jawapan kat situ ada berapa tu? 2, 4, 6, 7. Cikgu bagi lebih daripada peruntukan markah. Markah nak 6, cikgu bagi 7. Okey? Boleh ya? Cikgu harap semua masih ada lagi dengan cikgu. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan bagi 7C. Okey, 7C. Soalan ni ditanya bersetujukah? Bila bersetujukah, tadi cikgu dah bagi tahu bila kata tugas dia bersetujukah, dia kena ada keputusan. Kena ada keputusan. Jadi, jawapannya saya bersetuju. Okey. Saya bersetuju dengan matlamat baru syarikat Orchid Sdn Bhd kerana barulah kita tulis alasan. Okey, sebab dia soalan dia kemukakan alasan. Okey, kerana satu, matlamat baru yang lebih jelas. Dua, mempunyai jangka masa yang ditetapkan iaitu tahun 2021. Matlamat yang baru juga boleh dicapai. Sumbangan modal yang lebih besar. Bekalan bahan mentah yang mudah diperoleh. Perniagaan dapat menikmati ekonomi bidangan. Dan yang terakhir, perniagaan juga dapat menggunakan teknologi baru. Okey? Cikgu, kalau saya tak setuju boleh tak cikgu? Boleh. Okey? Sebab dia tanya soalan tu, bersetujukah anda? Jadi, boleh tulis setuju, boleh tulis tak setuju. Tetapi kena satu saja. Jangan tulis dua-dua. Saya bersetuju, lepas tu saya tak bersetuju. Tak boleh lah. Okey? Kena tulis satu saja. Kalau tidak bersetuju, saya tidak bersetuju. Beri sebab. Okey? Okey. Soalan last. Bahagian last sekali. Bahagian C. Okey, kertas 2. Ini adalah soalan wajib. Okey, soalan wajib. Okey, macam mana nak jawab ni? Okey, yang pertama baca soalan dulu. Macam cikgu kata tadi, bila ada petikan yang panjang, baca petikan dulu. Sebab bahagian C ni, dia beri petikan yang panjang. Okay, jadi baca dulu soalan, gariskan kehendak soalan, garis peruntukan markah, baru baca kes, baru baca petikan. Okey? Okey, setiap perenggan ada konflik dan petunjuk. Ada konflik dan petunjuk. Okey, blues clues. Tajuk soalan perlu disebut dalam kes. Ada dalam kes. Okey? Tajuk soalan tu ada dalam kes. Okey. Biasanya bagi soalan A dan B, soalan sebab bahagian C ni dia pecahan A, B, C, D, E, F. Dia banyak pecahan. So biasanya bagi soalan A dan B, jawapan calon boleh cari dekat mana? Dekat perenggan 1 dan 2. Kalau anak-anak baca memang akan ada jawapan dalam perenggan 1 dan 2. Sebab tu cikgu galakkan anak-anak bila nak jawab kertas 2 ni, jawab dulu bahagian A, kemudian jawab bahagian C, baru jawab bahagian B. Okey? Supaya anak-anak dapat markah yang lebih tinggi di bahagian C. Kalau pelajar jawab bahagian B dulu, pelajar akan rugi masa. Duk fikir ni macam mana ni nak jawab ni, soalan susah. Okey? Jadi jawab C dulu, baru jawab bahagian B. Okey? Okey, soalan C dan D. Rujuk perenggan 3 ataupun gambar rajah ataupun graf ataupun jadual. Okey? Dan soalan E, pelajar boleh tengok dalam perenggan keempat ataupun perenggan terakhir. Okey, ini kalau pecahan dia sehingga E. Okey, kadang-kadang soalan tu pergi sampai F. Biasanya soalan yang hujung-hujung tu F, E ni perenggan terakhir. Okey? Okey, next kita nak tengok yang ketiga. Ada maklumat kes boleh digunakan sebagai jawapan. Tadi kan cikgu dah bagi tahu dekat perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 tu ataupun graf kita boleh guna sebagai jawapan. Okey? Dan kita panggil dia isi tersurat. Macamlah
kalau jawab bahasa Melayu, kan? Buat rumusan dia ada isi tersurat tersirat. Sama je. Okey? So dalam petikan dia akan ada jawapan yang kita sebut sebagai isi tersurat. Okey? Okey, yang keempat, ada sedikit jawapan yang disembunyikan. 3 ke 4 markah. Mungkin dari segi pengiraan, okey, yang kita kena kira. Maklumat ada dalam petikan tetapi kita kena buat pengiraan sikit untuk dapat jawapan. Okey? Yang kelima, masa-masa akhir atau kecemasan. Boleh salin maklumat dalam bentuk poin tapi jangan salin bulat-bulat. Jangan ambil sesekali ambil sebiji-sebiji petikan tu. Okey? Kena ubah suai struktur ayat tu supaya nampak ayat tu adalah ayat pelajar, bukannya ayat petikan, bukan ayat soalan. Okey? Jawab dalam masa 25 ke 26 minit sahaja. Okey, jangan kalau lebih sangat masa nanti ada soalan-soalan lain yang kita tak sempat nak jawab. Okey? Sebaiknya jawab selepas selesai bahagian A. Sebab tu cikgu kata jawab bahagian A, kemudian jawab bahagian C, baru jawab bahagian B. Cuma pelajar-pelajar buat macam mana? Cikgu, kalau saya dah buat A, takkan lepas tu nak C, lepas tu baru nak B. Kalau nanti dalam buku jawapan susah cikgu. Tak apa. Buku jawapan tu ada 21 muka surat. Banyak. Jadi, peruntukkan bahagian kertas tu untuk soalan B, bahagian B dan bahagian C siap-siap. Jadi bila jawab tu tinggal dulu bahagian B baru jawab bahagian C. Okey? Okey. Dan sebelum cikgu terlupa, kalau jawab soalan SPM, satu soalan satu muka surat. Okey? Jawab satu soalan satu muka surat. Kenapa satu muka surat? Supaya kalau ada tambahan jawapan, kita tak perlulah nak tulis cikgu sila rujuk bahagian belakang. Okey, tak payah. Jadi sambung di bahagian bawah saja. Okey, menyenangkan pemeriksa nanti. Okey? Okey, dan untuk calon dapat A, calon mesti berusaha untuk skor sekurang-kurangnya 14 markah per 20 markah. Tinggi tu. Tapi insya-Allah boleh. Okey? Okey, boleh? Semua clear? Okey, kalau clear kita nak tengok soalan. Okey? Ini adalah contoh soalan bahagian C. Okey? Okey, syarikat kasut selesa Sdn Bhd SKSSB merupakan syarikat yang menghasilkan kasut berasaskan kulit. Syarikat ini beroperasi di kawasan perindustrian Senai, Johor. Mulai tahun 2017, pihak syarikat telah memperkenalkan produk baharu iaitu kasut kesihatan yang berkonsepkan gaya anggun dan sihat. Okey, kasut tersebut dijual dengan harga RM250 sepasang. Okey, pihak syarikat memerlukan modal tambahan sebanyak RM100,000 untuk pembelian mesin baharu dan pengubah suaian kilang. Pihak syarikat telah menerima tawaran pinjaman daripada 2 buah bank. Maklumat tawaran pinjaman daripada kedua-dua buah bank tersebut adalah seperti berikut. Okey, butiran. So kita ada 2 bank iaitu Bank XX dan Bank MM. Okey, jumlah pinjaman sama iaitu RM100,000. Faedah pinjaman setahun bagi Bank XX 5.5% berkadar tetap. Manakala Bank MM 4.9% tetapi kadar berubah. Kadar berubah maksudnya mungkin untuk beberapa tempoh kadar faedah tu mungkin naik ataupun mungkin diturunkan. Okey. Tempoh pinjaman bagi Bank XX 5 tahun, Bank MM 7 tahun. Bagi cagaran pula, Bank XX tiada cagaran, Bank MM ada cagaran. Okey, maksudnya perniagaan perlu mencagarkan sesuatu untuk dapatkan pinjaman. Okey. Kasut kesihatan keluarannya dipasarkan di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang.
Okey. Selain itu, syarikat juga menerima tempahan kasut kesihatan sebanyak 6,000 pasang daripada Kilang Harapan. Okey, kilang tersebut memberi tempoh sebulan untuk syarikat menyiapkan tempahan kasut kesihatan itu. Justeru, semua pekerja di bahagian pengeluaran diarahkan untuk bekerja lebih masa dan permohonan cuti dibekukan. Pengurus pengeluaran dikehendaki mengeluarkan notis berkenaan dan tiada seorang pun pekerja di bahagian pengeluaran dibenarkan bercuti dalam tempoh tersebut. Okey. Pihak pengurusan syarikat meminta pengurus keuangan membuat analisa titik pulang modal TPM bagi membantu pihak pengurusan syarikat membuat perancangan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Maklumat berikut menunjukkan kos pengeluaran kasut tersebut. Okey, kos berubah sepasang RM170 dan kos tetap RM100,000. Okey, pengurus pemasaran mendapati harga kasut kesihatan tersebut lebih tinggi berbanding dengan harga kasut kesihatan yang dikeluarkan oleh syarikat pesaing di pasaran. Beliau mencadangkan agar harga kasut tersebut dikurangkan, tetapi tidak dipersetujui oleh pengurus keuangan. Panjang dia punya cerita. Okey, soalannya, berdasarkan kes tersebut, jawab soalan-soalan berikut. Okey, 10A. Cadangkan bank yang patut dipilih oleh syarikat kasut selesa Sdn Bhd. Kemukakan alasan anda. Okey, 5 markah. B. Jelaskan gaya pengurusan pihak pengurusan syarikat kasut selesa Sdn Bhd. 4 markah. C1. Hitung kuantiti minimum kasut yang perlu dihasilkan oleh syarikat tersebut dalam situasi titik pulang modal. 2 markah. Okey, C2. Lakarkan graf titik pulang modal berkenaan. 3 markah. Okey, C3. Dengan menggunakan graf yang sama, lorekkan kawasan keuntungan sekiranya syarikat ingin mengeluarkan kasut kesihatan sebanyak 110 unit melebihi titik pulang modal. 2 markah. Dan soalan terakhir, pada pendapat anda, mengapakah pengurus keuangan tidak bersetuju dengan pengurus pemasaran? 4 markah. Okey, kita akan tengok cara menjawabnya. Okey, untuk soalan 10A, okey, dia tanya, soalan minta kita cadangkan bank. So, ada 2 jenis bank. So, kita boleh pilih mana-mana bank sahaja. Tetapi alasannya mesti kukuh. Kenapa kita pilih bank tersebut? Jadi, untuk soalan ni, cikgu pilih bank XX. Jadi, 10A, saya mencadangkan syarikat kasut selesa Sdn Bhd memilih bank XX. Kena ada keputusan. Bank mana yang kita nak pilih. Kerana kena beri alasan. Okey, kadar faedah tetap iaitu 5.5%. Ada tak dalam petikan? Ada. Okey, ada kan dalam jadual. Okey, tiada risiko kenaikan kadar faedah atau perubahan dasar bank. Yang ni tak ada dalam soalan. Dia dianggap sebagai isi tersirat. Okey. Jumlah faedah lebih murah iaitu RM27,500. Ada dalam petikan? Tak ada. Dia kena buat pengiraan. Okey, kita kira. Yang ni pun isi tersirat. Okey. Jumlah bayaran balik lebih murah iaitu RM127,500. Sama juga isi tersirat. Dan last sekali, tiada cagaran dikenakan oleh bank. Ada tak dalam petikan perenggan 1? Ada. Okey, dalam jadual. Okey. So, dekat sini, bila kita pilih saja bank tu dapat 1 markah. Okey, lepas tu alasan tu kena beri 4 alasan lah. Okey, tapi cikgu bagi 5 alasan. Okey, so dapatlah markah penuh 5 markah.
Okey, next kita tengok soalan 10B. Gaya pengurusan pihak syarikat kasut selesa sindiran berhad ialah gaya pengurusan autokratik. Ini ada dekat perenggan berapa ni? Perenggan 2. Perenggan 2 yang mana selepas kita punya jadual tadi. Pengurusan mempunyai matlamat dan objektif yang jelas. Pengurus mempunyai kuasa mutlak. Yang ni semua ada dalam buku teks. Pengurus mengeluarkan arahan kepada pekerja bawahan. Dalam petikan ada kan? Pengurus mengeluarkan arahan. Ada. Pekerja perlu bekerja lebih masa dan cuti dibekukan. Ada dalam petikan. Pengurus membuat keputusan dan bersikap tegas. Dan last sekali menyebabkan timbul ketidakpuasan hati pekerja. Boleh anak-anak? Cikgu harap semuanya faham. Maksudnya jawapan kalau tengok soalan 10A dan 10B tu jawapannya masih lagi boleh diambil di dalam petikan. C1. Yang ni soalan hitungkan. Bila hitungkan kita kena buat pengiraan. Kena tunjuk formula. TPM sama dengan kos tetap bahagi harga seunit tolak kos berubah seunit. So kalau dia 2 markah sahaja. Calon boleh juga tulis formula tu penting kena tulis, wajib tulis. Kemudian buat pengiraan. So harga kos tetap tadi 10,000 kan? 100,000 bahagi dengan harga seunit. Harga seunit RM170 tolak kos berubah seunit. So kita tolak, kita akan dapat 1,250 unit. Bagi TPM kita kena ingat, kita kira kuantiti. Jadi unit dia mesti betul. Katalah calon dah buat pengiraan, betul dah dapat 1250. Tapi calon tulis RM1250. Yang tu tak dapat markah. Tak dapat markah, salah sebab dia mesti unit. Jadi 1250 unit. Soalan C2. Kalau tengok dekat sini, kan soalan C2 tu dia suruh lakarkan graf. Lakarkan graf. Untuk soalan 10C ni, cikgu terus gabungkan untuk C2 dan C3. Pada graf yang sama. Bila nak lukis graf TPM, yang pertama anak-anak kena pastikan paksinya betul. Paksi X dan paksi Y-nya betul. Satu paksi kita tulis harga atau kos RM juta dan paksi kuantiti. Kalau tertukar ni macam mana cikgu? Boleh dapat markah ke? Bila tertukar sahaja automatik semua salah. Semua salah. Terus dapat kosong. Jadi paksi mesti tepat dan betul. Kemudian kita kena buat garisan kos tetap. Garisan kos tetap macam mana? Melintang tu. Kos tetap. Kemudian lukiskan garisan jumlah hasil. Ingat, jumlah hasil dia mesti bermula dari titik kosong. Dan jumlah kos mesti berada di atas daripada kos tetap. Persilangan antara jumlah hasil dan jumlah kos itu adalah TPM. Tadi kita dah kira kan 1250. Sebab tu persilangan tu adalah TPM dia, titik pulang modal. Maksudnya syarikat kasut selesa kena keluarkan sebanyak 1,250 unit bagi membolehkan dia mendapat titik pulang modal. Untuk soalan C3, dia kata suruh tandakan bahagian untung jika dia naikkan jualan sebanyak 110 unit. So dia naikkan jadi 1360.
Okey, kalau pelajar-pelajar tengok dalam graf tu cikgu ada buat line merah. Okey, so kawasan yang line merah tu merupakan kawasan untung. Okey, kawasan untung, lorekan untuk untung. Maksudnya jika syarikat hasilkan lebih daripada 1250, maka syarikat tersebut akan mendapat keuntungan. Boleh ya? Okey, soalan terakhir. Mesti tak sabar dah ni semua ni. Tapi bertahan untuk soalan terakhir. Okey, yang ni soalannya dia tanya pendapat. Jadi kalau pendapat ni, dia respon terbuka. Jadi anak-anak pelajar boleh tulis saja apa sahaja pandangan. Tetapi janganlah terkeluar daripada apa yang kita belajar dalam perniagaan. Okey? Mesti dalam lingkungan pembelajaran kita untuk subjek perniagaan. Okey? Okey, so pada pendapat saya, pengurus keuangan tidak bersetuju dengan cadangan itu kerana hasil jualan syarikat akan berkurangan, sasaran jualan tidak dapat dicapai untuk memenuhi matlamat dan objektif syarikat, kurang kemampuan untuk menanggung kos operasi, contohnya kos upah. Okey, kos pengeluaran tinggi, kos bahan mentah mahal kerana bahan import, mengurangkan keuntungan dan kemungkinan rugi. Mengurangkan keupayaan untuk membuat pelaburan baru. Contohnya untuk beli mesin baru. Dan last sekali, peluang untuk menembusi pasaran antarabangsa terhad. Okey? So anak-anak pelajar macam mana? Semua dah faham dah. Macam mana nak menjawab bahagian A, B dan C. Okey, cikgu harap sangat anak-anak boleh menggunakan ilmu ataupun maklumat yang cikgu bagi ni untuk menjawab dengan lebih baik. Okey, cikgu berhenti di sini sahaja. Terima kasih, semoga semua anak-anak pelajar peroleh kejayaan. Okey, ingat kejayaan tidak datang bergolek tetapi perlukan usaha dan tawakal. Sekian dulu daripada kami. Semoga anak-anak pelajar mendapat manfaat daripada bahan-bahan dan juga perbincangan yang telah dijalankan. Semoga anak-anak dapat menjawab dengan baik pada peperiksaan SPM yang akan datang. Sekian, terima kasih.